Hai, apa khabar semua? Seperti biasa, harapan Cik Yu semua dalam keadaan sihat walafiat. Kita bertemu lagi untuk sesi yang seterusnya, rakaman seterusnya. Kali ini Cik Yu akan sentuh bab Trinity. Okey, sebab ada permintaan, maka Cik Yu sentuhlah perkara ni. Okey, berkenaan dengan Trinity ni, Cik Yu tak rasa, tak faham, orang tak faham. Melainkan orang tu saja-saja buat-buat tak faham. Jadi Cik Yus tak nampak ada sebarang kesusahan untuk memahami konsep Trinity ni. Okey, simple Cik Yus tanya. Jika Cik Yus tanya, Tuhan, faham tak faham Tuhan? Siapa Tuhan? Okey, semua faham. Jika Cik Yus tanya, apa kuasa Tuhan? So, semua manusia dalam dunia ni akan menjawab, oh Tuhan Maha Berkuasa. So, jika semua manusia bercakap berkenaan Tuhan Maha Berkuasa, maka simple lah konsep Trinity ni. Tak ada masalah untuk difahami. Okey, walau bagaimanapun, tak apa, Cik Yus cuba elaborate sikit sebanyak. Okey, berkenaan Christianity ni, terlebih dahulu kita kena faham siapakah Tuhan yang dimaksudkan di sini. Iaitu Bapa, Jesus dan Roh Kudus. Ataupun Holy Spirit. Okey, Cik Yus turun masuk. Kenapa Holy Spirit adalah Tuhan? Ini kerana Holy Spirit mempunyai kuasa yang sama dengan Bapa. Maksud dia Bapa sendiri pun mengatakan Holy Spirit itu datang daripada dia. Wujudnya Holy Spirit itu kerana datangnya daripada Bapa. Holy Spirit dan Bapa adalah orang yang sama. Melalui Holy Spirit ini segala kekuasaan keajaiban dapat dilakukan. Manusia hanya makhluk yang lemah. Manusia tak dapat melakukan keajaiban. Jadi yang melakukan keajaiban adalah Holy Spirit. Apabila Christians berdoa dengan nama Jesus, yang melakukan keajaiban adalah Holy Spirit. So itulah yang berlaku. Kalau kata manusia, dia tak dapat berbuat apa-apa. Okey. So untuk itu Cik Is tunjukkan beberapa dalil lah yang mengatakan Jesus, Holy Spirit itu siapa Okey. Okey, seperti yang anda dapat lihat, Holy Spirit is God himself. So di sini kita anda boleh lihat di dalam Genesis, boleh baca dalil-dalil yang Cik Yus berikan ni So dalam Nehemiah, John, okey, semua tu Ephesians, First Corinthians, okey ni semua. Okey, semuanya yang mana yang penting Cik Yus buat translation dalam bahasa Melayu. So baca di situ memang boleh faham apa yang dimaksudkan tentang Holy Spirit. Okey. Tentang X2 ni, ianya peristiwa di mana bila Holy Spirit menguasai kata apa turun kepada anak-anak murid Jesus, maka dia orang ni bercakap dalam bahasa roh, speak in tongue. Sedangkan bahasa yang diorang cakap tu bukan bahasa diorang. Dan penduduk setempat tu tercengang. Mengapa diorang terfikir bagaimana anak-anak murid Jesus ni boleh bercakap dalam bahasa diorang. Sedangkan diorang ni adalah orang luar. Itu adalah kekuasaan yang kata apa yang dilakukan oleh Holy Spirit. Yang bercakap tu adalah manusia, tetapi yang kata apa yang Holy Spirit tu yang membuatkan manusia tu bercakap dalam bahasa yang tak dapat difahami oleh ataupun yang tak dikuasai oleh manusia berkenaan. So macam kami beriman kepada Jesus. Sebelum Jesus naik ke langit, Jesus berkata apa? Jika dia tak naik ke langit, maka dia tak dapat memutuskan. Maksud di sini, Holy Spirit takkan datang kepada kami yang beriman kepada Jesus sebagai Tuhan. So dia naik ke langit, okey, maka dengan tu Holy Spirit akan berada bersama-sama dengan kami. So jadi yang melakukan keajaiban ni apa semua adalah Holy Spirit. Sebab Holy Spirit lah yang melakukan segala-galanya. Ada orang yang boleh menyembuhkan, ada orang yang boleh prophesize, ada orang yang boleh speak in tongue dan pelbagai lagi. Okey. Okey, kita sambung Kita sambung yang seterusnya. Iaitu berkenaan dengan kenapakah Tuhan, iaitu Jesus, Tuhan datang dalam rupa manusia. Kenapa perlu menjalani sedemikian cara? Okey, jadi Cik Yus tolong jawab. Sebab sekarang ni kita buat macam ni Cik Yus dengan Cik Comel biasa berbincang. Kami soal, kami jawab. Senang. Sebelum soalan tu keluar, kami soal sendiri dan kami jawab sendiri supaya orang boleh faham. Okey. Kenapa Tuhan datang dalam rupa manusia? Jawapan dia. Dengan cara beginilah Tuhan datang dalam rupa manusia yang lemah. Okey, yang mempunyai jasad dan darah. Yang membolehkan manusia yang lemah tadi ni dapat melihat Tuhan, bercakap dengan Tuhan, menyentuh Tuhan serta mendengar Tuhan. So daripada situ, okey, kelemahan-kelemahan manusia tadi dapat diatasi. Okey, soalan lain. Tak bolehkah Tuhan terus datang dalam rupa manusia?
Maksudnya di sini ialah kenapa Tuhan iaitu Jesus mesti dilahirkan manusia. Okey, jawapan dia. Tak ada masalah jika Tuhan nak datang straight forward tanpa dilahirkan, memang boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Di dalam Genesis, buku Genesis dia menceritakan bagaimana rupa paras manusia ni adalah datangnya daripada image Tuhan. Tuhan menciptakan manusia ni mengikut image dia. Okey, tak ada masalah untuk Tuhan terus datang dalam rupa manusia. Namun jika begitu, manusia tadi yang mempunyai kelemahan tadi dalam serba-serbi takkan mampu untuk melihat Tuhan dan sebagainya. Itulah yang berlaku kepada Moses yang ingin melihat Tuhan tapi hanya dapat melihat imej belakang Tuhan saja. Sebab tu, apabila Jesus dilahirkan manusia, maka Tuhan boleh dilihat, Tuhan boleh disentuh dan sebagainya. Kerana apa? Kerana manusia lemah. Inilah sebabnya. Dengan tubuh yang sama dengan manusia biasa, maksudnya tubuh yang lemah tadi ni, maka Jesus boleh menebus dosa manusia dengan darahnya. Di mana manusia biasa dapat membunuh Jesus. Jika Jesus datang dalam tubuh aslinya, manusia takkan dapat berbuat apa-apa. Soalan lain dalam rupa manusia, apakah membuatkan Jesus adalah Tuhan? Kerana Jesus mati dibunuh. Ini soalan dia. Jika Jesus boleh mati dibunuh, maka dia bukan Tuhan. Macam mana Tuhan boleh dibunuh? Kan? Dari sini selalu soalan yang keluar. Tak ada masalah. Cikgu jawab lagi. Semasa hayat Jesus, banyak yang Jesus menunjukkan perkara-perkara yang amat luar biasa. Seperti Jesus meramalkan masa depan, menghidupkan yang mati, mengampuni dosa manusia, menyembuhkan penyakit yang langsung tak dapat dirawat, memulihkan mata si buta. Okey, selain pada tu, syaitan amat takut kepada Jesus. Kita semua sedia maklum, syaitan hanya takut kepada Tuhan, dia tak takut kepada makhluk lain. Jadi jika syaitan ni takut kepada Jesus, ini bermakna Jesus adalah Tuhan. Okey, jika Cik Yu sentuh balik yang tadi, manusia biasa tadi membunuh Jesus. Ini yang kuat tentang perkara ni. Yang mana bila berkenaan dengan kematian ni, okay, Jesus dah prophesy bahawa dia akan bangkit pada hari ketiga. Yang mana dengan ini menunjukkan bahawa Jesus mengawal kematian. Bukan kematian yang mengawal Jesus. So, ini menunjukkan apa? Jesus adalah Tuhan. Okay. Apabila Jesus bangkit pada hari ketiga, manusia biasa tadi ni tak dapat mampu melakukan apa-apa kepada Jesus. Jesus adalah Tuhan. So, Jesus kekal hidup sehingga sekarang. Sejak dia bangkit balik pada hari ketiga, dia hidup sehingga sekarang. Yang dibunuh hanya tubuh badan manusia yang lemah. Itu saja. Setelah dia bangkit pada hari ketiga, tak ada satu apa pun daripada manusia yang mampu mengapa-apakan Jesus. So itu yang berlaku. So jadi untuk membuktikan di daripada dalil Bible, Cik tunjukkan beberapa ayat-ayat, sebahagian, sebenarnya banyak, tapi ini hanya sebahagian yang menunjukkan Jesus adalah Tuhan. Okey, berkenaan ialah anda boleh lihat Jesus is God himself. Alright. So kat situ Jesus mengatakan apa? Okey. Ya, dia di mana dia dan Bapa adalah satu. So mengenal Tuhan, mengenal dia bermaksud mengenal Tuhan. Melihat dia bermaksud dia melihat Tuhan. Menerima dia bermaksud menerima Tuhan. Mempercayai dia bermaksud mempercayai Tuhan. Menghormati dia bermaksud menghormati Tuhan. Sementara membenci dia itu bermaksud orang tu membenci Tuhan. Okey, di dalam buku John, ni Romans, seperti yang anda dapat lihat, Ephesians ni semua ini menunjukkan siapakah Jesus. Okey, Cik Yu just lajukan supaya tak membuang masa. Yang mana Cik Yu translate dalam bahasa Melayu, itu menunjukkan ayat-ayat yang penting lah. Alright. Alright, so anda boleh pause untuk membaca. Okey. Jadi Jesus, tadi Cik Yus ada menyentuh berkenaan Jesus menunjukkan kekuasaan Tuhan yang ada pada dia seperti mengampuni dosa. Okey, boleh tengok pada buku Mark 25. Jesus membangkitkan si mati, boleh tengok dalam buku John 11:43 hingga 44. Syaitan takut kepada Jesus. Okey, boleh tengok dalam buku Matthew 8:28 hingga 30. Ini semua kekuasaan Tuhan yang ada pada Jesus. Jadi dengan jelas menunjukkan bahawa Jesus adalah Tuhan. Alright. So jadi kat sini semua kena faham Tuhan Maha Berkuasa. Jika dia tak mampu untuk buat sesuatu yang luar biasa, maka dia bukan Tuhan. Simple.
So jadi, apakah masalah bagi Tuhan untuk wujud dalam 3 rupa yang berlainan? Semestinya tak ada masalah. Seperti yang Cik Yus cakap, jika dia tak boleh, dia bukan Tuhan. Sebab dia Tuhan, dia dapat buat apa saja yang dia suka. Dia nak datang dalam 3 rupa yang berlainan ke apakah, semua tak ada masalah. Setengah orang macam Abu-Abu dengan Minah-Minah ni mengatakan mereka adalah 3 Tuhan dalam bentuk bilangan. Sebab dia orang tengok kepada ada Bapa, ada Jesus, ada Holy Spirit. So ada 3 kat situ Tuhan. Mereka tengok, dia orang ni tengok dalam bentuk bilangan. So jika mereka melihat dengan cara begitu, maka Abu-Abu dengan Minah ni akan nampak seperti ada 3 Tuhan kat situ, bukan satu. Namun persoalannya, apakah yang membuat ketiga-tiga orang ni adalah yang sama? Ini yang kena faham. Bapa dengan jelas mengatakan bahawa Roh Kudus daripadanya. Begitu juga dengan Jesus, juga daripadanya. So apabila semua ni datang daripada yang satu, so apakah mereka orang yang berlainan lagi? So jadi kat sini menunjukkan dia orang Tuhan adalah satu tapi dalam rupa yang berlainan. Namun Abu-Abu dengan Minah ni, dia orang tengok ada Bapa, ada Jesus, ada Roh Kudus. Dia orang ada tiga orang. Maksudnya 3 Tuhan. Dia orang tengok daripada bentuk bilangan. Okey, tak apa. Cik Yus tunjukkan dalam satu gambar aja. Okey. Cik Yus cuba tunjukkan pada anda semua bagaimana mata Abu-Abu dengan Minah ni tengok. Okey, cara Tuhan ni. Tuhan yang tersebut di dalam Christianity. Alright. Okey. Ni Cik Yus ambil contoh manusia. Contoh manusia. Okey. Ni Cik Yus ambil contoh manusia. Cara hampa punya fikir. Terpaksalah Cik Yus buat macam ni. Okey, sebab dalam Bible jelas menyatakan bagaimana konsep Trinity ni, bagaimana Tuhan yang satu datang dalam 3 rupa yang berlainan, iaitu Bapa, Jesus dan Holy Spirit. Mereka adalah orang yang sama, yang satu, tetapi berlainan rupa. Sebab apa? Sebab Tuhan, dia adalah Tuhan. Dia boleh datang dalam rupa-rupa yang berlainan. Namun orang-orang yang tak cerdik ni, dia punya fikir ada lain. Abu-Abu dengan Minah yang tak cerdik ni fikir, mereka tengok daripada bentuk, korang ni tengok dalam bentuk bilangan. So bila hampa tengok dalam bentuk bilangan, hampa pun kata, tu ada 3 Tuhan kat situ. So Cik Yus pun ambil lah pendekatan cara macam mana hampa fikir. So jadi terpaksalah Cik Yus cerita sebiji cara budak-budak ni fikir, cara orang kampung. Tak boleh nak buat apa. Lagi kalau Cik Yus cerita cara high standard punya orang, professional, high class ni, jenuh. Lepas pada tu hampa semua sesat, hilang, entah mana hampa ni mau. Jenuh Cik Yus nak kutip balik satu-satu nak cari balik mana hampa mau hilang. Payah. So jadi terpaksalah Cik Yus cerita sebiji supaya hampa faham. Ini cara orang tak cerdik punya fikir. So Cik Yus pun terpaksa explain cara tak cerdik punya orang. Nak buat macam mana kan, dah tak cerdik. So Cik Yus pun terpaksa explain cara tak cerdik, supaya yang tak cerdik ni kok lah boleh jadi cerdik. Itu pun kalau jadi cerdik. Kalau sejak azali tak cerdik, tak boleh nak kata apalah. Okey. So tengok kat situ. Yang pertama, dalam diri manusia ni ada apa? Spirit, iaitu roh. Seterusnya apa? Shadow, bayang-bayang. Yang seterusnya adalah apa? Flesh, iaitu jasad. Okey, Cik Yus freeze kat situ. Alright. Jadi kat sini apa dia? Ini lah. Okey, ini Cik Yus ambil contoh manusia. Okey. Dia lari pula. Okey. Cik Yus ambil contoh. Ini adalah manusia. Alright. Katakanlah manusia ni dia bernama John yang Cik Yus bulatkan ni. Okey, nama dia. Itu John. Okey, bila kata konsep Trinity ni ialah konsep kesatuan. Apa maksud kesatuan? Kata dasar dia adalah apa? Satu. Satu tu adalah dasar, tapi dia ada ke dan an. Penjodoh bilangan ke dan an. Jadi cikgu BM pula dah. Penjodoh bilangan ke dan an, so itulah menunjukkan kesatuan. Daripada dasar dia iaitu satu, iaitu apa? One. Kalau Tuhan, one God. Kesatuan daripada apa tadi? Bapa, Jesus dan Holy Spirit. Bila kata kesatuan dia bukan berlainan, orang-orang yang berlainan, tak. Dia adalah satu, tapi dalam rupa yang berlainan. Itulah namanya kesatuan. Okey, bila Cik Yus ambil contoh manusia ni tadi, okey, ni katakan yang Cik Yus bulat tadi ni, nama dia adalah John. So
Kesatuan dalam diri manusia ni apa dia? Yang pertama, tu Cik Yus bulatkan. Okey, ada roh di situ. Okey, seterusnya ada bayang-bayang di situ. Okey, Cik Yus bulatkan bayang-bayang. Okey, dan yang terutamanya adalah jasad. Cik Yus bulat lagi sekali ni jasad. Okey, bila John ni kesatuan dalam diri John ni, so kat situ ada apa? Roh John. Pertama dia ada roh John tu, Cik Yus tunjuk arrow. Seterusnya ada bayang-bayang John. Nampak Cik Yus buat arrow. Oh, tak cantik arrow tu. Okey, bayang-bayang John. Dan yang memang utamanya adalah jasad John. Okey, itu arrow tu. So Cik Yus nak tanya pada hampa, korang semua, berapa John ada kat sini sekarang? 1 John ke ataupun 3 John? Yang mana satu? Cara hampa fikir, hampa tengok bilangan. Okey, sekarang Cik Yus tunjuk bilangan. Iaitu pertama, bilangan yang pertama adalah roh John. Bilangan yang kedua ialah bayang-bayang John. Dan bilangan yang ketiga ialah jasad John. Berapa John yang ada kat situ sekarang? 3 John? Boleh fikir? Boleh jawab? Nampak nak kata 3 John? Tak boleh. Sebenarnya kita tengok yang boleh nampak hanya jasad manusia, iaitu 1 John. Satu je boleh nampak pun. Kan? Tapi kalau hampa nak kata John tu hanya seorang, hanya satu, tu Cik Yu dah tunjuk tu. Ada roh John, ada bayang-bayang John, ada jasad John. So ada 3 John kat situ. So macam mana? Yang mana satu sekarang ni? Nampak tak? Jawapan tu sebenarnya ada dalam diri kita. Tuhan bagi akal so kita jadi cerdik fikir. Bila Tuhan dah cerita dalam Bible, jelas dia cerita bagaimana diri dia. Dia yang satu dalam rupa yang berlainan. Dia ada cerita direct macam mana dia tu. Tapi biasalah orang tak cerdik, dia fikir singkat. Dia tak boleh fikir jauh. Dia tak boleh fikir panjang. So nak buat macam mana kan? So jadi Cik Yus tunjukkan cara macam ni. Sebenarnya jawapan tu ada dalam diri manusia itu sendiri. Kesatuan dalam diri manusia ialah apa? Yang terdiri daripada pertama roh, jasad dan bayang-bayang. So nak kata bayang-bayang adalah salah satu unsur yang ada dalam diri manusia. Sebab tu bila di bawah cahaya kita boleh nampak bayang-bayang. Sebab itu adalah diri manusia. Okay. So jadi kat sini bermaksud apa? Kesatuan. 3 perkara ataupun 3 unsur atau beberapa unsur. Bila kata unsur ni macam-macam. Okay. Kalau kata diri manusia ni ada 3 unsur, iaitu roh, jasad dan bayang-bayang yang merupakan satu, iaitu yang bernama manusia yang bernama John. Itulah dia. Okay. John tadi ni dia satu, tapi unsur dia adalah 3. Kesatuan tu tadi. So faham bagi cantik sikit. Tapi apapun Cik Yus harap hampa boleh faham dah ni. Kalau tak faham juga tak boleh nak kata apalah. Kalau dah sejak azali tu memang tak cerdik, tak boleh nak kata apalah kan. So Cik Yus tak boleh nak kata apa dah kalau dah memang macam tu. Apapun ini Cik Yus menjelaskan bagaimana diri manusia, itulah konsep ketuhanan di dalam Kristianiti. Satu Tuhan di dalam 3 rupa yang berlainan, iaitu Bapa, Jesus dan Holy Spirit. Mereka bukan orang yang berlainan, mereka adalah orang yang sama dalam rupa yang berlainan. Untuk itu Cik Yus tutup rakaman untuk kali ini agar semuanya mendapat sedikit sebanyak ilmu yang Cik Yus kongsi di sini, agar kita sama-sama belajar dan mempelajari. Untuk itu Cik Yus haraplah kepada mereka yang mencari Tuhan di luar sana, kamu akan berjumpa. Sebab Jesus mengatakan, antaranya Jesus kata apa? Kalau cari pasti berjumpa. Kalau ketuk, pintu akan dibukakan untuk tu. Itu ayat kuat tu. Bila mengetuk, pintu akan dibukakan untuk kamu. Okey, bermaksud dia Tuhan dah berada dengan kamu, di sisi kamu, tepi kamu, dekat dengan kamu. Cuma perlu untuk kamu ketuk pintu lah. Dan pintu tu akan dibukakan untuk kamu. Pintu hati kamu akan dibuka untuk kamu melihat Tuhan. Mengenali Tuhan. Siapakah Tuhan yang sebenarnya? Jangan ditipu syaitan. Dah banyak dalil lah Cik Yus bagi di dalam Al-Quran yang menunjukkan siapakah Allah. Allah itu adalah Tuhan. Adalah syaitan, bukan Tuhan. So untuk tu jangan kata apa, Cik Yus nak dengan ikhlas hati ni, Cik Yus mengatakan kat sini agar kamu berusahalah, buka fikiran, berusaha untuk mencari kebenaran. Untuk itu, Cik Yus doa kepada semua orang. God bless you all. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.